sepakat sekali lagi kita jemput kita punya monitor pada pagi ini yaitu Encik Fazril. Adakah Encik Fazril di sana? Iya betul ada. Oke, kalau jika kamu mendengar suara saya dengan jelas, kamu boleh take over dan teruskan lah ya. Terima kasih. Oke baik, sekali lagi Assalamualaikum, selamat sejahtera dan selamat pagi semua kepada semua peserta Zoom meeting pada pagi ini yaitu yang bertajuk Bioteknologi. Oke, so untuk pada hari ini saya juga suka ingatkan kembali kepada semua peserta jangan lupa untuk mengisi detail Anda di link Zoom sana, di link chat box. Oke, untuk melayakan Anda untuk mendapat sijil dan juga lucky draw di hujung uh, rancangan ini. Oke. So, kita minta tanpa kita melengahkan masa lagi, kita ingin menjemput penceramah kita iaitu Miss Anastasia. Miss Anastasia ada di sini? Ya, ya, ada. Okey, baik. Okey. Oh, ada yang tanya, mana link? Okey, saya akan share balik link kejap. Okey. Saya akan copy. Okey, baik. Saya sudah send sekali lagi link. Okey, diminta untuk semua mengisi detail anda di link tersebut. Okey, tanpa kita melengahkan masa, saya ingin menyerahkan kepada Miss Anastasia untuk menyampaikan ceramah berkenaan bioteknologi. Silakan. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada para peserta sekalian. Okey, sekejap ya. Saya nak share screen. Sekejap. Sekejap. Ya. Alright. Sebentar. Okey, semua nampak skrin saya ke? Hello? Ya, nampak, nampak. Okey, nampak dengan jelas ya? Okey, baiklah. Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua para peserta yang hadir untuk Zoom meeting kita pada pagi yang indah ini. Saya kenalkan nama diri saya Miss Anastasia Shafarina selaku Education Consultant yang akan memberi kefahaman dengan kamu tentang bioteknologi. Okey, apa itu bioteknologi? Apa kepentingannya dalam kehidupan seharian kita, saya akan share dengan kamu semua. Alright, so tanpa buang masa, kita teruskan ya. So kalau kamu ada sebarang soalan, kamu boleh tanya di akhir sesi slide kita ataupun akhir penghujung Zoom kita lah. Okay. Sekejap ya. Sekejap. Okay. Kamu nak tahu apa itu bioteknologi? Alright, bioteknologi ni adalah salah satu tenaga bioteknologi yang digabungkan. Okay, so kalau kamu nak tahu biologi, teknologi digabungkan menjadi perkataan bioteknologi. Okay, so bioteknologi ni adalah salah satu teknologi berdasarkan biologi dan digunakan dalam beberapa sektor pertanian, sains makanan dan perubatan. Dan macam-macam lah. And then kalau kamu nak tahu sekarang ni bidang bioteknologi ni sedang berkembang pesat di Malaysia dan memberi sumbangan yang besar kepada sektor di negara kita lah. Kalau kamu nak tahu macam mana kaedah bioteknologi ni membantu kemajuan negara kita. So di sini kamu tengoklah ya. Ini adalah satu video yang tentang introduction tentang teknologi. Semua boleh fokus ya.
Okay, so kamu dah tengok dengar jelas ke suara saya? Ya. Okay, Iya, sangat so jelas sangat. kamu dah tengok video tentang introduction about biotechnology. So di sekeliling kita sangat-sangat banyak, okay, banyak kaedah biotechnology yang digunakan. Lagi-lagi kalau zaman moden, okay, semakin moden semakin baju, okay, teknologi yang kita gunakan, dan dalam masa yang sama, okay, dia ada banyak beri sumbangan dengan kita. Okay, salah satunya adalah kamu tengok di sana. Okay, bioteknologi ini boleh memberi sumbangan dalam bidang perubatan. Bagaimana bioteknologi ini beri sumbangan dalam bidang perubatan ni? Okay, kalau kamu nak tahu, okay, so apa kaitan bioteknologi dengan perubatan? Okay, so kalau sebelum ni kita pernah dengar tentang IVF ataupun dalam bahasa Melayu kita dengar tabung bayi lah. Okay, so macam mana bioteknologi ni menyumbang kepada teknologi IVF ni khas untuk pasangan-pasangan yang sukar mendapatkan anak ataupun wanita yang suka mengandung, dia menggunakan kaedah IVF ni. IVF adalah salah satu teknologi yang digunakan oleh ahli biotek lah, bioteknologi. Okay, dia buat sel-sel sperm, sel-sel sperma yang kualiti yang rendah. Okay, bila menggunakan kaedah bioteknologi tertentu, dia boleh menghasilkan sperma yang berkualiti. Okay, bila menghasilkan sperma yang berkualiti, dia akan masuk ke dalam sel-sel itu pun kita gunakan dalam kaedah bioteknologi. Okay, ahli-ahli makmal. Okay, so dalam masa yang sama, okay, dia juga menyumbang perubatan. Okay, macam mana? Okay, masyarakat yang kerdil ataupun orang-orang kerdil boleh melahirkan manusia yang normal. Ada kaedah-kaedah tertentu yang digunakan dalam bidang bioteknologi ni. Alright. And then yang seterusnya, bioteknologi ni juga dia boleh memberi satu kaedah perubatan kepada pesakit-pesakit, okay, untuk menangani masalah penyakit-penyakit kronik pun ada kaitan juga. Alright, and then seterusnya, bagaimana bioteknologi ini bagi sumbangan dalam bidang pertanian? Okay, let's say kamu lahir dari kalangan petani ataupun kamu ada rakan-rakan yang suka menanam. Okay, kamu tengok, okay, kita ada gunakan kaedah-kaedah tertentu untuk mengekalkan kesegaran tumbuhan tersebut, tanaman tersebut. Okay, kita ada gunakan kaedah tertentu untuk menjadikan tanaman kamu tu lebih segar, lebih matang, lebih cepat tumbuh. Okay, ada sesetengah kaedah yang digunakan. Kalau kamu belajar bioteknologi ni, ada sesetengah perkara yang kamu akan belajar macam mana kita nak mengekalkan kesegaran tanaman, okay? Macam mana kamu nak jadikan tumbuhan kamu lebih cepat matang, okay? Membuah dengan cepat, okay, memberi hasil yang cepat, okay. Sangat-sangat penting untuk dalam bidang pertanian. Okay, let's say kalau kamu tak gunakan kaedah bioteknologi ini dalam bidang pertanian kamu. Satu, kamu punya tanaman akan cepat rosak kalau kamu punya tanaman tu ada mikroorganisme yang boleh merosakkan tanaman kamu. Okay, second, kamu punya tumbuhan tu mungkin kurang segar ataupun cepat rosak. Okay, bila kamu gunakan baja-baja yang tertentu ataupun baja-baja yang berkualiti, kamu boleh menghasilkan tanaman yang berkualiti. Okay, tanaman yang baik. Alright, so bioteknologi ni bukan satu dua saja sumbangan dia. Semua dia boleh buat. Okay, bidang perubatan, pertanian, lagi boleh membekalkan tenaga alternatif. Okey, macam mana dia boleh membekalkan tenaga alternatif? Okey, contoh kalau waktu sekarang ni kita sedang mengalami masalah pencemaran. Bila mengalami masalah pencemaran, ada beberapa kaedah tertentu ahli bioteknologi ni untuk menekan masalah pencemaran ni. Contohnya, okay, kamu tengok kita ada banyak sampah sarap.
di sekeliling kita. Tapi dia menggunakan kaedah reuse, reduce, recycle. Macam mana dia boleh mengurangkan pencemaran tersebut? Kalau kamu perasan, kalau kamu buang sampah yang berupa kertas, contohnya kertas ataupun kotak lah yang boleh kita semula, kamu masukkan dalam kotak kita semula tu, diorang akan proses balik benda tu menggunakan kaedah bioteknologi tertentu dan kamu guna balik kertas yang terpakai tu. So, satu, kamu boleh mengurangkan pencemaran alam sekitar kalau kamu gunakan kaedah bioteknologi ni. Second, tentang tenaga alternatif ni, kalau kamu dengar di India, dia menggunakan gas metana untuk menghasilkan tenaga alternatif kepada masyarakat. Contohnya, diorang kumpulkan sampah sarap, kumpulkan bahan-bahan toksik, contohnya najis-najis haiwan, najis-najis manusia, dikumpulkan di satu tempat, di satu tong, dan dia akan proses bahan-bahan tersebut untuk menghasilkan tenaga alternatif tu. So alternatif tu digunakan balik kepada masyarakat. So dalam masa yang sama, dia boleh mengurangkan masalah pencemaran alam sekitar kalau kamu gunakan kaedah bioteknologi ni. So kalau kamu pernah search di Google, macam masyarakat Jepun, dia menggunakan kaedah bioteknologi ni untuk mengekang masalah pencemaran laut ataupun pencemaran sungai. Tapi dia kos yang sangat-sangat tinggilah, sangat-sangat mahal untuk kos tersebut. Tapi di Malaysia kita belum ada lagi ahli bioteknologi yang boleh menghasilkan tenaga bioteknologi untuk mengekang masalah pencemaran kita. Ada tapi tak banyak. Alright. And then yang last sekali dan seterusnya masalah pencemaran lah, seperti Miss dah bagi tahu dengan kamu. And satu lagi, apa yang penting untuk bioteknologi ni, kamu boleh memajukan industri makanan. Macam mana kaedah bioteknologi ni boleh memajukan industri makanan? Contoh, kamu pergi ke pasar, kamu tengok ada makanan dalam tin. Makanan dalam tin, contohnya buah-buahan dalam tin, kari, daging, semua dalam tin kan. Kamu tengok dia punya expired date tu sampai 1 tahun, sampai 2 tahun pun masih boleh makan. Macam mana dia boleh mengekalkan kesegaran makanan, boleh mengekalkan kualiti makanan tu dalam tempoh yang lama? Sebab apa? Dia menggunakan bahan-bahan kimia yang dibenarkan untuk mengekalkan kesegaran makanan tersebut, iaitu teknologi, kaedah bioteknologi. Kalau tak ada kaedah bioteknologi ni, makanan dihasilkan, makanan yang ditinkan akan mudah rosak. Bila mudah rosak, tak tahan lama, boleh mengakibatkan kerugian kepada usahawan yang mengeluarkan produk. So, kalau belajar tentang bioteknologi ni, kalau kamu boleh belajar macam mana kamu nak memajukan industri makanan, kamu nak mengekalkan kesegaran makanan tu dalam tempoh yang lama. Contohnya buah-buahan yang cepat rosak. Macam mana kita nak mengekalkan kesegaran buah tu dalam tempoh yang lama, dia ada gunakan kaedah bioteknologi tertentu. So kalau kamu menghasilkan produk yang tahan lama, produk makanan yang tahan lama, semestinya lebih maju, diri kamu akan lebih majulah, lebih maju ke hadapan. Macam contoh, COVID-19 sekarang ni, banyak masyarakat kita yang pergi ke pasar membeli barang-barang makanan dalam tin. Sebab apa? Sebab makanan tu lebih tahan lama kalau disimpan. Kalau kamu sendiri pun, kamu masak sendiri di rumah, kamu letak di atas meja. Kamu tengok beberapa hari, makanan kamu tu dah rosak. Sebab apa? Kamu tak gunakan kaedah bioteknologi untuk memasak makanan kamu. Alright? And then, kalau kamu seorang usahawan, kamu nak mencipta produk yang tahan lama, kamu memang akan tengok balik kaedah bioteknologi. Macam mana kamu nak mengekalkan, kamu nak buat produk tu lebih tahan lama. Faham? And then, satu lagi, macam mana kepentingan bioteknologi ni adalah kamu boleh membantu ahli forensik. Macam mana? Kalau kamu belajar bioteknologi, kamu boleh mengesan DNA penjenayah melalui bendalih, contohnya darah ataupun peluh. Kalau kamu pernah tengok CSI, kamu tengok diorang akan buat
buat kaedah dia orang mengkaji untuk mencari penjenayah melalui DNA yang ditinggalkan. So bioteknologi pun dia juga ada belajar macam mana kita nak mengesan DNA tersebut. So bukan satu dua saja sumbangan bioteknologi ni kepada kita, tapi banyak. Okay, kalau kamu belajar bioteknologi ni, kamu boleh pilih mana satu yang kamu nak ambil. Okay, so banyak. Kalau kamu search di Google pun sangat-sangat penting untuk bioteknologi ni. Kalau zaman dulu sangat masih belum digunakan lagi bioteknologi ni. Bila kita dah semakin maju, semakin gerak ke hadapan, okay, bioteknologi ni penting untuk diri kita, untuk kemajuan negara kita. Bila maju untuk negara, dalam masa yang sama dia boleh menyumbang kepada ekonomi negara. Okay, so for now, untuk masyarakat Malaysia belum ramai lagi yang ambil bidang bioteknologi ni sebab diorang tak tahu apa sumbangan bioteknologi ni kepada masyarakat. Kamu tengok kita ada sumbangan tentang perubatan, bidang perubatan. Okay, bidang pertanian, menghasilkan tenaga alternatif, mengatasi masalah pencemaran, boleh memajukan industri makanan, lepas tu boleh bantu ahli forensik. So, kamu boleh pilih mana satu yang kamu nak pilih ambil nanti lepas kamu belajar bioteknologi ni. Okay, and then yang seterusnya, okay, kita gerak kepada slide yang seterusnya. Semua jelas ya? Okay, sekejap. Okay, ni adalah slide yang seterusnya. So, kamu tengok bila kamu dah baca ataupun kamu dah dengar apa kepentingan bioteknologi ni dalam kehidupan seharian kita. Bagaimana dengan peluang pekerjaan kalau kamu ambil bidang bioteknologi ni? Okay, so kamu semua saya yakin dan pasti yang join kita punya taklimat ni mesti nak tahu kalau ambil bidang bioteknologi ni, apa yang kamu boleh ambil. Okay, kalau kamu nak tahu bidang bioteknologi ni adalah satu bidang yang sangat baru. Okay, kalau kamu mempunyai ijazah dalam bidang bioteknologi ni, kamu boleh bekerja di mana-mana syarikat farmasi. Okay, iaitu kamu boleh menghasilkan ubat-ubatan untuk masyarakat lah, ubat-ubatan yang bersesuaian, okay? Dan seterusnya kamu boleh bekerja di organisasi bioteknologi. Okay, sekarang ni bila negara kita dah maju, okay, kita punya organisasi teknologi pun sudah maju juga, okay? Dan boleh berkaitan dengan industri makanan pun sama juga, besar peluang kamu. And then pertanian, okay. Semua kepentingan tu kalau kamu ambil, okay, bila kamu keluar daripada bidang bioteknologi ni, okay, banyak sangat peluang pekerjaan yang kamu dapat. Kamu boleh jadi usahawan, yakni kamu boleh menghasilkan produk kamu sendiri yang berkualiti, yang tahan lama, right? And kamu boleh jadi ahli petani yang berjaya. Okay, kalau kamu dari Sabah ataupun dari Sarawak, okay. So bidang pertanian ni masih masih diperlukan sebab kita masih ada banyak tanah, okay, masih ada banyak flora dan fauna. So kalau kamu ambil bidang pertanian ni, kamu boleh belajar macam mana kamu nak mengekalkan, okay, kesegaran tanaman kamu, macam mana kamu nak elakkan makhluk perosak di tanaman kamu, semuanya kamu belajar dalam bioteknologi ni. Okay, and then ini adalah kejap ya. Ini adalah contoh-contoh pekerjaan yang kamu boleh ambil sekiranya kamu belajar dalam bidang bioteknologi ni. Okay, kamu boleh jadi akademik. Okay, macam mana bioteknologi ni boleh jadi ahli akademik? Okay, kalau kamu nak tahu, di Malaysia ni masih kurang pensyarah-pensyarah yang mengajar tentang bioteknologi ni. Sebab apa? Sebab bidang ni sangat-sangat baru. Okay, semakin maju ke hadapan, semakin diperlukan ahli bioteknologi ni di negara kita. Okay, dan seterusnya adalah ahli microbiology. Okay, kalau kamu seorang di sekolah
kalau kamu bersekolah dulu, kamu ambil bidang sastra, tapi kamu sangat-sangat minat dalam bidang bioteknologi. Kamu sangat-sangat minat dengan biologi, tapi kamu terpaksa ambil bidang sastra. So ini adalah peluang untuk kamu belajar macam mana ambil bidang biologi ni. Okay, kamu boleh jadi ahli microbiology. And then seterusnya kamu boleh jadi jurutera bioteknologi. Dan kamu boleh jadi pegawai penyelidik. Contohnya macam kamu boleh jadi ahli forensik. Sekiranya kamu belajar dalam bidang bioteknologi ni, kamu mengesan DNA penjenayah, okay. And then seterusnya kamu boleh jadi pegawai alam sekitar. Bila jadi ahli pegawai alam sekitar, kamu akan belajar macam mana kamu nak mengekang masalah pencemaran di alam sekitar. Okay, semakin maju kita, semakin maju Malaysia, jangan lupa kita memang akan berhadapan dengan masalah-masalah pencemaran. Okay, macam mana kita nak menyelesaikan masalah pencemaran tu menggunakan kaedah bioteknologi tertentu. Okay, contohnya dikumpulkan sampah sarap kita dan diproses untuk menjadi tenaga gas metana, okay, menghasilkan tenaga alternatif kepada masyarakat. Okay, macam mana kertas-kertas yang dah digunakan, okay, digital semula dan digunakan balik kepada kita. Okay, kamu akan belajar tentang tu. Alright, dan satu lagi adalah pakar produk. Okay, kalau pakar produk ni, kalau kamu belajar tentang bioteknologi ni, kamu boleh menghasilkan produk-produk yang berkualiti, yang tahan lama. Okay, bila produk kamu tahan lama, kamu boleh mengelakkan masalah-masalah kerugian. Okay, contoh kamu punya produk tu mudah rosak, okay, mudah expired, okay. So kamu punya kerugian, okay, sangat-sangat tinggi, okay. Kamu belajar tentang bioteknologi ni, kamu boleh menghasilkan produk yang tahan lama. Contohnya makanan dalam tin itulah. Kamu macam mana, bahan-bahan apa yang kamu gunakan untuk mengekalkan kesegaran makanan kamu, mengekalkan kualiti makanan kamu dalam tempoh yang lama. Lagi-lagi kalau musim lockdown, musim COVID, sangat diperlukan untuk produk yang tahan lama. Okey, dan yang seterusnya adalah pegawai pertanian. Macam mana kamu nak menghasilkan hasil tanaman yang berkualiti kepada masyarakat. Okay? Masyarakat memang akan memilih tanaman tahan lama daripada hasil tanaman yang mudah rosak. Okay, macam mana kamu nak jadikan hasil tanaman kamu tu dielakkan dari makhluk-makhluk perosak. Okay, kamu akan belajar kalau kamu ambil dalam bidang bioteknologi ni, alright. And then yang seterusnya, kalau kamu bidang pertanian ni, kamu boleh belajar tentang pengklonan hasil-hasil pertanian kamu. Kamu nak menghasilkan tanaman yang cepat matang, okay, yang menghasilkan banyak buah. Ada kaedah-kaedah tertentu kalau kamu ambil bioteknologi ni lah. So bukannya satu, bukannya dua, ada banyak, okay, kepentingan kamu ambil bioteknologi ni, dan kamu boleh jadi ahli akademik, okay, microbiology, kamu boleh jadi penyelidik, ahli forensik, dan kamu boleh jadi pegawai alam sekitar. Semakin maju ke hadapan, semakin diperlukan untuk pegawai alam sekitar sebab kita memang akan berhadapan dengan pencemaran tertentu. Okay, kamu boleh jadi pakar produk. So sekarang ni kamu didedahkan dengan banyak usahawan-usahawan yang menghasilkan produk yang berkualiti kepada masyarakat. Dan seterusnya pegawai pertanian. Okey, untuk anak-anak Sabah, anak-anak Sarawak terlalu banyak, okey, peluang untuk pegawai pertanian kamu. Okey, dan seterusnya, so, kalau saya terlalu cepat, kamu boleh bagi tahu dengan saya. So ini adalah satu video. Kamu boleh inilah dengar dulu ya. Okey, video ni tak boleh main. Tak apa. So, ni adalah video yang saya nak tunjukkan tadi. Sekejap ya.
Okay, so ini adalah contoh-contoh bidang-bidang bioteknologi ni, okay? Kamu boleh jadi ahli makmal, okay? Kamu boleh menghasilkan ubat-ubatan yang berkualiti. Okay, so ni diorang tengah menghasilkan ubat-ubatan kepada masyarakat, kepada pesakit. Kamu boleh jadi ahli makmal kalau kamu belajar dalam bidang bioteknologi ni. Kenapa video saya tak keluar suara ya? Tak apalah, saya cakap. Okay. Itu adalah contoh-contoh kalau kamu ambil bidang bioteknologi ni. So ini adalah contoh-contoh makmal-makmal bioteknologi. Okay. So di Malaysia kita masih kurang tenaga pekerja di bioteknologi. Ini adalah kilang-kilang diorang. Macam mana kamu nak menghasilkan produk-produk yang berkualiti, yang tahan lama. Okay, so itu adalah contoh-contoh bidang-bidang bioteknologi. Okay, sangat-sangat banyak peluang pekerjaan yang kamu boleh dapat. Okay, so okay, kamu dah tengok, okay, kamu dah belajar kepentingan bioteknologi ni, sumbangan bioteknologi dalam Malaysia. Jadi macam mana kamu nak belajar ataupun bagaimana kamu nak belajar nak ambil diploma bioteknologi ni? So kalau kamu nak tahu, kalau kamu nak ambil bidang bioteknologi ni, kamu punya pembelajaran, okay, kamu punya tempoh pengajian hanya 2 tahun setengah sahaja. And then kamu ada 7 semester sepanjang kamu belajar bioteknologi ni. So kamu akan didedahkan dengan macam-macam tentang biologi ni. Okay. And then kamu punya syarat kelayakan untuk masuk bidang diploma bioteknologi ni, kamu kena ada 3 kredit SPM dan kamu kena kredit dalam subjek sains dan matematik. Okay, kalau kamu punya SPM, sains dan matematik
kredit, kamu boleh ambil bidang bioteknologi ni. Tapi kalau sains kamu kredit, matematik kamu lulus, kamu tak dapat ambil bioteknologi ni. Okay, kamu boleh semak kamu punya SPM result sama ada kamu layak ataupun tidak bidang bioteknologi ni. And then kamu punya BM, BI, sejarah kamu lulus. Okay, kalau sejarah kamu lulus tapi bahasa Inggeris kamu gagal, kamu tak boleh ambil bidang bioteknologi ni. So sangat-sangat dialu-alukan kepada anak-anak muda kamu lah untuk ambil bidang bioteknologi ni sebab peluang pekerjaannya sangat-sangat tinggi. Okay, kamu boleh jadi usahawan, kamu boleh jadi ahli forensik, okay, pegawai kesihatan, kamu boleh jadi pegawai alam sekitar. Tiada masalah kalau kamu belajar bioteknologi ni. Okay, cuma 7 semester sahaja kamu belajar. Okay, 2 tahun setengah saja, tak lama. Alright. So okay, itu sahaja perkongsian saya pada pagi yang indah ini. Okay, diharap semua faham dengan slide yang saya bagi. Okay, minta maaf dengan video-video yang dimainkan tak dikeluarkan. Tiba-tiba tak keluar suara. Okay, saya kat sini dengar suara tapi kamu tak dengar suara kan, suara video tu. So segala apa yang lebih tu adalah datang dari Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang kurang itu adalah datang dari diri saya sendiri. Sekiranya kamu ada soalan, kamu boleh ajukan kepada saya lah. So kita bagi masa dalam 10 minit ke 5 minit untuk kamu tanya soalan dengan saya. Jika kamu ada sebarang soalan, boleh tanya dengan saya lah. Kamu boleh buka mic dan kamu boleh tanyakan soalan. Ada siapa-siapa yang nak bertanya? Boleh bertanya sekarang. Kita bagi masa dalam 5 minit ke 10 minit untuk bagi soal, sesi soal jawab. Semua faham ke dengan taklimat saya sebentar tadi? Clear, Miss? Okay, good. Semua faham ya? So kalau kamu memang semua sudah faham dengan saya punya taklimat? Clear. Okay, so kalau kamu nak ambil bidang bioteknologi ni dipersilakan. Okay, sangat-sangat diperlukan kepada kamu anak-anak muda lah sebab belum ramai lagi ahli-ahli bioteknologi di Malaysia. Okay, so jangan sampai kita terpaksa import tenaga luar negara untuk mengekang masalah-masalah di Malaysia ni. Okay, anak-anak muda kita pun boleh maju. Okay, kamu belajar tentang bioteknologi ni, macam-macam kamu boleh mendapat. Bioteknologi ni banyak cabang kami. Yes. Okay, bioteknologi ni dia ada banyak cabang. Okay, berkaitan dengan pertanian, perubatan, berkaitan dengan produk-produk makanan, dia ada banyak. Okay, kalau kamu search di Google, kamu tengok, okay, bioteknologi ni dia bukan satu. Macam-macam kamu akan belajar. Okay, kamu akan dididikkan dengan macam mana nak menghasilkan produk-produk yang berkualiti, okay, untuk pertanian, macam mana. Kamu akan belajar kalau kamu ambil bidang bioteknologi ni. Okay, sangat banyak, sangat luas. Okay, ilmu yang sangat-sangat bermanfaat kalau kamu ambil bidang bioteknologi ni. Okay, bioteknologi ni dia berada di sekeliling kita. Okay, kalau kamu tengok di sekeliling kamu, okay, kamu tengok ada makanan dalam tin, contoh kamu tengok hasil tanaman yang segar-segar. Okay, semuanya ada kaitan di sekeliling kamu, right? Okay, ada lagi soalan? Kalau ada soalan boleh tanya sekarang ya. Kita buka dalam masa 10 minit untuk sesi soalan. Kalau kalau ada boleh tanya sekarang lah. Saya tak makan orang. Okay. So, sangat-sangat luas untuk bioteknologi ni. Ahli forensik pun boleh, jadi pegawai kesihatan boleh, pegawai alam sekitar pun boleh. Okay, kamu boleh belajar macam mana kamu nak menghasilkan ubat-ubatan yang berkualiti kepada masyarakat. Itu kamu belajar dalam
bioteknologi ni. Okay. Kalau kamu dengar pun kamu rasa macam kamu sekarang ni pun sebetulnya Miss yakin kamu kurang dengar ataupun kurang faham apa itu bioteknologi sebab kita jarang dengar. Bidang ini sangat-sangat baru sebab negara kita semakin maju. Bila masuk dalam COVID-19, okay, sekarang ni kita dilanda masalah COVID-19. Okay, macam mana kita nak tentang masalah COVID-19 ni? Okay, kita berbalik pula kepada bidang bioteknologi ni. Apa yang kamu boleh sumbangkan ketika negara sedang mengalami bioteknologi ni? Okay, kamu boleh tengok macam mana petani-petani kita risau dengan hasil tanaman diorang. Sebab hasil tanaman diorang, hasil buah-buahan diorang, macam mana diorang mengekalkan kesegaran buah tu. Berbalik dengan bioteknologi ni, kita ada gunakan kaedah tertentu. Macam mana kita nak menyelesaikan masalah tu. Kita nak mengekalkan kesegaran buah-buah tersebut. Kamu boleh belajar. So, bila negara semakin maju, biologi di sekeliling kita sangat-sangat digunakan. So, kalau kamu belajar tentang bioteknologi ni, macam-macam kamu boleh sumbang untuk negara. Kamu ada sekolah, bestkah belajar bioteknologi ni? Sangat-sangat seronok belajar bioteknologi ni. Kamu boleh belajar macam-macam. Kamu boleh belajar tentang alam sekitar, kamu boleh belajar tentang produk. Semua ilmu yang kamu belajar adalah best. Ilmu yang bermanfaat. Kalau kamu belajar sesuatu, kamu gunakan ilmu tu dalam kehidupan seharian kamu, tu sangat-sangat bernilai. Kalau kamu belajar saja bidang bioteknologi ni, tapi kamu tak gunakan dalam kehidupan seharian kamu tak aplikasikan dalam kehidupan kamu, kamu bagai pohon yang tak berbuah. Kalau kamu belajar bioteknologi ni, sangat-sangat besar peluang pekerjaan kamu. Kamu boleh jadi apa yang kamu nak. Nak jadi engineer bioteknologi, tak ada masalah. Kamu boleh menyambung ijazah. Kalau kamu nak menjadi usahawan yang mengeluarkan produk, tiada masalah. Kamu akan belajar macam mana nak mengekalkan produk tu lebih tahan lama. Lagi-lagi musim COVID ni, semua masyarakat kita nak beli barang makan yang tahan lama supaya tahan lama di rumah. Tapi kamu jangan risau. Bila kamu dilanda COVID-19, sekarang ni kita dah musim lockdown. Jangan panik. Jangan panik. Selalu kita tengok masyarakat pergi ke pasar beli barang secara panik. Kamu jangan risau. Kita masih lagi boleh pergi ke pasar tapi ikut SOP yang ditentukan. Alright. Ada soalan lagi tak? Sangat dialu-alukan kalau kamu nak ambil bioteknologi ni. Macam-macam kamu boleh belajar. Masyarakat muda sekarang ni masih kurang tenaga pekerja untuk bioteknologi ni. Yang minat biologi tapi tak sempat belajar biologi di sekolah, dipersilakan untuk ambil bioteknologi. Kalau sains dan matematik kamu kredit. Ada lagi soalan? Kalau tiada soalan, saya akan menutup taklimat saya pada pagi yang indah ini. So, saya harap semua yang hadir dalam taklimat ni adalah orang yang bakal berjaya, bakal cemerlang. Mesti sains tulenkah? Tidak. Kalau kamu nak belajar bioteknologi ni, kamu bidang sastra pun boleh juga. Kalau kamu kalau kamu ambil ekonomi asas, contoh kamu ambil ekonomi asas, tapi kamu tak ada biologi, kamu cuma ada sains sahaja. Kamu boleh ambil biologi, bioteknologi ni. Tapi dengan syarat, sains dengan matematik kamu wajib kredit. Kalau kredit, contohlah, kamu punya sains tu A, matematik kamu tu C. Kamu boleh apply untuk bioteknologi ni, tak ada masalah. Kita bagi peluang kepada anak-anak sastra, anak-anak ekonomi SPM yang betul-betul minat dengan biologi ni untuk belajar bidang bioteknologi di kampus. Alright. So, soalan? Saya sangat suka menjawab soalan. Alright. Kalau tak ada soalan, kita boleh tamatkan sesi taklimat kita pada pagi yang indah ini. Kalau dari aliran geografi boleh masuk bioteknologi, boleh. Tak ada masalah. Kalau kamu, yang penting kamu kena ada sains. Kamu kena ada subjek sains. So saya yakin kat sini semua ada ambil sains kan dalam SPM kalau kamu tak ambil biologi, kimia dan fizik.
Kalau kamu dari sains side ke bioteknologi, tiada masalah. Tapi kalau kamu dari kelas geografi tapi ada subjek sains, kamu boleh ambil juga bioteknologi ni. Yang penting sains kamu wajib kredit, matematik kamu wajib kredit. Itu saja. Tak susah pun. Sains, SPM, BL, kamu punya sains, matematik kredit, boleh ambil bioteknologi. Tak ada masalah. Cuma 7 semester saja, 2 tahun setengah saja kamu punya pengajian. Ada lagi soalan berkaitan dengan bioteknologi ni? Kalau kamu pernah tengok Datuk Siti Nurhaliza, macam mana dia nak mengandung, okay? Dia menggunakan kaedah IVF. Itu kita gunakan kaedah bioteknologi. Jadi sangat-sangat maju ya. So, kalau tak ada apa-apa, kita boleh tamatkan sesi taklimat kita pada pagi ini. Diharap semua faham dengan penyampaian saya. So, segala yang berkurang, segala kekurangan tu datangnya dari diri saya sendirilah. Okay, so kalau kamu ada soalan, kamu boleh tanya dengan pegawai-pegawai yang invite kamu masuk dalam taklimat ni. Okay, so mana host kita? Ada ke dalam ni, masih ke? Ada. Okay, so saya tamatkan taklimat saya di sinilah. Terima kasih. Itu saja. Okey, baik. Terima kasih kepada Miss Anastasia Syafarina, merupakan penceramah pada hari ini. Okey, saya kira itu adalah perkongsian yang terbaik untuk bagi saya dan juga peserta-peserta dalam ni lah, sebab saya sendiri pun kurang tahu pasal bioteknologi pun. Okey, macam Miss Anastasia dah cakap tadi, ini adalah kos orang cakap bidang yang baru lagi di Malaysia, tapi kemungkinan sudah majulah di negara luar. Mungkinlah. Okey. So, terima kasih banyak kepada Miss Anastasia Syafarina atas perkongsian yang diberikan. Jadi, kepada semua peserta, terima kasih sebab masih juga stay dalam Zoom ini. Suka juga saya ingatkan kepada semua peserta, bagi siapa yang belum isi detail, boleh lagi isi, masih sempat. Sebab detail itu bukannya hanya untuk Lucky Draw saja, tetapi untuk sijil anda juga. Okey? Kalau masih belum isi, sila isi di kolom chat box sana. Okey? Okey, seterusnya kita akan beralih kepada sesi Lucky Draw. Okey? Saya harap semua boleh bersedia dalam Lucky Draw ni sebab ini merupakan Lucky Draw yang terakhir bagi sesi taklimat setiap bidang. Okey, kita tidak tahu yang kami akan ada rancangan untuk membuat program yang lebih yang lain daripada inilah begitu. Jadi untuk sesi kali ini saya serahkan sesi Lucky Draw ni kepada Mr. Lloyd yang berada di sana untuk teruskan sesi tersebut. Silakan. Ya, terima kasih ya kepada Encik Fazril ya. Sebelum itu saya mau minta, oke, thank you Mister Syabar, saya mau cakap, oke, thank you. So, sebelum kita start dengan lucky draw kita ya, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Miss Tasya karena memberi informasi-informasi yang ada dan yang perlu kita tahu untuk program ini ya. Dan saya harap informasi-informasi yang diberikan itu sangat-sangat berguna dan berfaedah untuk kita dan juga membuka akal pikiran kita betapa pentingnya program yang di-share-kan pada hari ini. Now, ya, hello, selamat pagi semua ya. Selamat pagi sekali lagi. Sebelum kita meneruskan sesi lucky draw kita pada pagi ini, saya minta sekali lagi seperti biasa sudah menjadi rutin dan kita punya ya kewajiban lah. Tolong buka video kamu sebab saya ingin buat screenshot dan saya akan post dalam Facebook kami kalau boleh. Syukurti ya, yo, wow, dalam kereta. Okey, yang lain kamu semua spotting bahkan. Halo, selamat pagi Muhammad Rizwan. Halo.
seperti Dorlisya pun ada ya. Selamat pagi. Len, selamat pagi. Yang lagi Miss Tasya. Lagi. Oke, saya bagi dalam masa 15 hingga 30 saat lah. Mana tahu ada lagi yang mau join kan? Tunjukkanlah wajah-wajah handsome kamu, wajah-wajah cantik kamu. Ada filter ke, tidak filter ke. Just kita mau tengok dan kita mau buat sisi kenang-kenangan kita ya. Oke, Asadan ada, thank you. Tesi pun ada, thank you. Oke, kalau kamu semua sudah bersedia, tiada lagi yang lain. Oke, seperti biasa, tengok kamera, senyum di pagi yang indah nih. Ya, macam Muhammad Rizwan, senyuman yang cukup manis. Thank you, terima kasih ya Muhammad Rizwan. Oke, sedia, standby ya, senyum. Saya akan capture ya. Oke, senyum dalam kiraan 3, 2, 1. Jangan kemana-mana, just still senyum. Oke, sudah selesai ya. Oke. Kalau kamu masih mau on kamu punya video, oke saja. Kalau kamu mau turn off kamu punya video pun oke saja ya. So, sekali lagi yang baru saja yang mengikuti kami, ini adalah program kita yang terakhir pada minggu ini ya. So, program-program susulan kita akan aturkan lagi, kita akan bincangkan lagi bagi kamu untuk join, untuk menimba ilmu, untuk apa-apa bidang yang telah disediakan. Kami daripada Infinity Solution sekali lagi datang untuk mengucapkan terima kasih kepada kamu yang join kita pada hari ini, khususnya kita punya penceramah Miss Tasya. Oke, terima kasih atas sudi karena meluangkan masa sama kami. Oke, sekarang tanpa membuang masa, kita pergi ke segmen yang dinanti-nantikan, yaitu segmen penghujung kita, segmen Lucky Draw. Oke, saya share screen dulu ya. Oke, kalau Anda sudah bersedia, satu kali saja tekan butang, kita akan tahu siapa pemenang kita pada hari ini. Oke, kalau semua sudah bersedia, saya mula spin ya, dalam 3, 2, 1, spin. Iya, tahniah kepada Adik Asadana. Adik Asadan, tahniah kepada Anda karena memenangi segmen Lucky Draw kita pada hari ini ya. Anak-anak riang mana? Support. Iya, thank you. So, pemenang kita Adik Asadan, jangan lupa untuk berhubung dengan kita punya pegawai konsultan yang ada di sini untuk memberi alamat serta details kamu bagi memudahkan kami untuk mengirim hadiah kamu ya.
Alright guys, itu saja yang kita pada pagi ini. Terima kasih dan tahniah kepada pemenang, eee, dan, apa, selamat berujung minggu semua, oke? Thank you thank you thank you. Ya, thank you juga Asadan, thank you karena memenangi, tahniah. So itu saja dari saya, Lloyd Rafael daripada NTT Solutions. Jika ada salah dan silap itu datang daripada kami, saya mohon maaf, saya susun 10 jari memohon maaf kalau ada kesilapan daripada kami ya. Oke. Dan saya akan akhiri segmen kita pada hari ini dalam kiraan 3, 2, 1. Bye you all, peace.